الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan kualiti iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Khutbah pada hari ini bertajuk Bila Israel datang memanggil. Sebelum khatib membaca khutbah, diminta para jemaah untuk menumpukan perhatian dan jangan bermain telefon. Penuhkan saf di hadapan supaya jemaah di belakang boleh masuk. Muslimin yang dirahmati Allah, hidup kita manusia di dunia ini bermula daripada rahim ibu, dan kemudian setelah hidup di dunia ini dalam beberapa tempoh, ia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak boleh dielakkan, iaitu kunjungan malaikat Israel mengambil nyawa. Kehadirannya untuk mengambil nyawa kita tidak mengenal usia, tua atau muda, tidak mengenal status, kaya atau miskin, berkedudukan tinggi atau orang biasa. Dia tetap menjalankan tugasnya seperti yang diamanahkan kepadanya oleh Allah. Firman Allah dalam surah Qaf ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Maksudnya, dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada mereka yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Ketika nyawa kita dicabut dan dipisahkan daripada jasad kita, nafas kita terhenti, mulut kita yang selalu bercakap terkunci, anggota badan kita yang selalu typing WhatsApp, Facebook, Twitter akan menjadi lemah. Pintu taubat akan ditutup. Yang kedengaran hanya tangisan dan rintihan keluarga yang ditinggalkan. Tiada siapa yang boleh menolong kita, yang boleh menyelamatkan kita daripada kematian. Walaupun di samping kita ada doktor pakar, ada tok bomoh, ada tok imam dan sebagainya. Mereka yang hidup di dunia bergelumang dengan dosa yang nampak dan tak nampak akan menghadapi kematian dalam keadaan terseksa dan ketakutan. Lebih-lebih lagi apabila Allah memperlihatkan kepadanya neraka tempat tinggal mereka. Dikala merasai pedihnya kematian, Nabi SAW sebagai makhluk yang paling dicintai Allah bersabda melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, La ilaha illallah inna lil mauti saqarat. Maksudnya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya dalam kematian terdapat rasa sakit. Muslimin yang mulia, sesungguhnya perjalanan untuk menuju ke alam akhirat merupakan satu perjalanan yang cukup jauh.
perjalanan yang bakal menentukan tempat yang kekal abadi, sama ada kita ini ahli neraka ataupun ahli syurga. Perjalanan tersebut akan bermula dengan kematian, kemudian bersemadi di alam barzah, seterusnya bertemu di padang mahsyar. Kerana kedahsyatan perjalanan itu, Nabi SAW bersabda melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Maksudnya, demi Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya engkau akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Muslimin yang dirahmati Allah, merujuk kepada kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, usia kita ini dibahagikan kepada 5. Bermula daripada rahim ibu, kemudian kita hidup di dunia ini sekarang, dan selepas ini kita akan mati dan disemadikan di alam barzah, seterusnya dibangkitkan di padang mahsyar. Selepas itu baru ditentukan sama ada kita ini ke syurga atau neraka. Sesungguhnya kematian itu bukanlah berakhirnya urusan kita dengan Allah. Ketika jenazah disemadikan di alam barzah atau dalam kubur, para jemaah yang mengusung jenazah ke kubur pun pulang. Adakah kita akan selesai? Belum lagi. Malaikat Munkar dan Nakir pun datang menyoal. Tidak seorang pun boleh terkecuali daripadanya. Antara soalannya, siapakah Tuhanmu? Siapakah Nabimu? Apakah agamamu? Siapakah imammu? Dan apakah pegangan hidupmu? Dan di manakah kiblatmu? Siapakah saudaramu? Apakah agaknya roh kita boleh menjawab soalan-soalan tersebut dengan mengatakan Allah itu Tuhanku, sedangkan di dunia ini kita tidak ingat kepada Allah, kita melanggar perintah Allah, solat dilewat-lewatkan. Bagaimanakah kita mampu menjawab soalan ini? Mampukah kita menjawab Muhammad itu nabiku, sedangkan kita tidak mengikut syariat yang disampaikan? Mampukah kita menjawab Islam itu agamaku, kalau kita enggan mematuhi sepenuhnya hukum hakam dalam Islam? Mampukah kita menjawab Al-Quran itu peganganku, kalau kita tidak pernah membaca dan membaca Al-Quran dan mengikut ajarannya? Bolehkah roh kita menjawab Kaabah itu kiblatku, kalau kita kadang-kadang solat, subuhnya tak solat, zuhur dan asar sahaja solat, isyak ditinggalkan? Mampukah kita menjawab muslimin dan muslimat itu saudaraku, kalau kita sering mengumpat, mencerca, menghina saudara seagama kita? Hadirin yang berbahagia, perlu diingatkan bahawa harta dan kekayaan dunia ini yang kita bersusah payah mengumpulnya dan memikirkan siang dan malam tidak akan boleh membantu kita, kecuali apabila sebahagian harta tersebut kita infakkan sebagai wakaf atau sedekah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut akan memberikan ganjaran pahala kepada kita selagi mana yang kita wakafkan itu dapat dimanfaatkan. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap daripada kita hendaklah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan kematian yang husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan su'ul khatimah, berakhirnya hidup dalam keadaan yang sungguh buruk. Oleh itu, kita disarankan melazimkan doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam kesudahan yang baik dan janganlah engkau matikan kami dalam kesudahan yang buruk. Di samping itu, kita hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang kita pernah lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Allah mengingatkan kita supaya taubat jangan ditangguhkan sehingga roh kita hampir keluar daripada jasad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 18, maksudnya
dan tidak ada gunanya taubat itu untuk orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang, sedangkan taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terpedinya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita menyiapkan sebanyak-banyaknya bekalan untuk kita sempurnakan perjalanan menuju alam akhirat, iaitu dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya serta melakukan amal soleh untuk kepentingan agama dan masyarakat Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita menghayati dan mengambil pengajaran daripada saranan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin akan adanya hari akhirat yang mana Allah akan mengadili amalan kita di dunia untuk ditentukan sama ada kita masuk ke syurga atau neraka. Yang kedua, kita umat Islam hendaklah meningkatkan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Dan yang ketiga, kita umat Islam hendaklah segera bertaubat, memohon keampunan Allah akan maksiat yang kita lakukan dengan mengqadakkan amalan-amalan fardu yang telah kita tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Maksudnya, sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanya bagi orang yang melakukan kejahatan disebabkan kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.